semua ahli jemaah menteri sedar situasi negara tidak baik, terutama dalam soal ekonomi yang meruncing, harga minyak yang jatuh ke paras $30 setong, turun 31%, tentunya akan membawa kesan tambahan kepada sumber dana kerajaan. Dibebankan lagi dengan masalah COVID-19 yang ini telah pun berlarut hampir beberapa minggu, yang impak kepada negara amat besar, terutamanya dalam soal ekonomi. Oleh sebab itulah Jemaah Menteri telah memutuskan supaya kita bentuk segera apa yang disebutkan Economic Action Council, Majlis Tindakan Ekonomi, yang akan saya fungsikan bersama-sama dengan Menteri Kanan yang menjaga ekonomi Datuk Azmin, Menteri Keuangan dan juga Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Mustafa Mohamed. Akan ada lagi ahli-ahli yang akan kita pilih, yang juga antaranya ialah Governor Bank Negara dan juga beberapa individu yang agak mahir yang kita akan co-op untuk membantu kerajaan bersama-sama menyelesaikan masalah-masalah yang penting dan besar yang sedang pun dihadapi oleh kita pada hari ini. Ia akan bersidang setiap minggu, bukan sebulan sekali. Ya, setiap minggu. Yang mesyuarat pertamanya akan diadakan pada hari Isnin yang akan datang. Iaitu kita akan tetapkan tiap-tiap hari Isnin, iaitu Kabinet bersidang hari Rabu, EAC akan bersidang pada hari Isnin. Apa keputusan di EAC akan dibawa pada Jemaah Menteri kalau perlu untuk mendapat keputusan. Sekretariat yang telah bentuk nanti ialah Joint Secretariat antara Kementerian Keuangan di bawah Yang Berhormat Menteri Keuangan Tengku Zafrul dan juga dengan Datuk Mustafa Mohamed yang menjaga bahagian ekonomi di Jabatan Perdana Menteri, EPU di bawah Datuk Mustafa Mohamed. Jadi ini bagi saya adalah satu tindakan segera yang kita ambil untuk menunjukkan pada negara bahawa kita tidak berlengah-lengah. Pada hari ini kita putuskan beberapa hari akan datang akan bersidang, dan kita telah minta supaya pihak-pihak yang berkepentingan mengemukakan apa saja perkara menerusi kementerian-kementerian yang ada di sini untuk dimaklumkan kepada EAC, selain daripada apa yang kita tahu, supaya kita cari jalan untuk menyelesaikan. Termasuklah antara lain ialah untuk menentukan supaya kumpulan-kumpulan yang paling berhadapan masalah, yang biasa disebut ialah kumpulan B40, yang ini sudah agak mengasa beban, antara lain beban kos sara hidup yang agak begitu tinggi yang tidak dapat mampu ditanggung oleh mereka. Jadi ini akan diberikan perhatian selain daripada melihat tentang langkah-langkah lain. Di samping itu kita juga bersetuju supaya pakej ransangan yang telah pun diumumkan oleh kerajaan dulu akan kita bentangkan semula selepas kita teliti semula sama ada jumlah yang telah pun diumumkan tu boleh ditambah lagi. Ini nak serah pada Menteri Keuangan macam mana caranya, terutama untuk menentukan kumpulan-kumpulan sasar yang perlu mendapat faedah daripada kumpulan ransangan, pakej ransangan itu dapat kita berikan tumpuan, selain pada langkah-langkah umum untuk memulihkan keyakinan pelabur, untuk menentukan supaya kumpulan-kumpulan tertentu mendapat perhatian yang utama. Langkah-langkah sebegini akan kita teliti dalam kita menyediakan pakej ransangan ini. Ini mungkin akan kita lancarkan tempoh seminggu dua yang akan datang.